samping dia memang sentiasa berqiyamul lail, tapi dia menggalakkan umat dia, khususnya keluarga dia. Sesuatu ibadat untuk menggalakkan orang lain, disebut tentang beberapa kelebihan targhib. Sebab tu ada dalil daripada hadis Nabi sama ada Quran, targhib wa tarhib, untuk menggalakkan seseorang itu melakukan ibadat bagi galakkan, dan dijanjikan tentang fadilat, kelebihan yang diperolehi di negeri akhirat hasil daripada ibadat yang dipersembahkan kepada Allah. Yang keduanya menakutkan, untuk memberi peringatan, waspada daripada kalangan manusia ni, jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Ditakutkan, sama ada dikenakan siksa kubur, azab neraka dan sebagainya. Jadi dalam Quran, dalam Islam ini memang ada benda yang macam tu, kerana itu diperintahkan kepada Nabi untuk menggalakkan orang buat ibadat bagi targhib. Sebab itulah tujuan diutuskan Nabi. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kata Allah, sesungguhnya kami mengutuskan engkau supaya membawa kabar gembira, berita-berita yang menyeronokkan. Maksudnya kalau buat sesuatu benda, kamu beramal dengan sesuatu amalan, melakukan sesuatu ibadah, ini ganjarannya, bagian-bagian di sudut fadilatnya, di sudut pahalanya, dan sudut darjatnya di sisi Allah. Nak bagi kita minat buat ibadat. Sebab manusia ni kalau tak bagi upah, dia tak buat, dia jadi malas. Atas dunia pun macam tu, nak kena bagi upah dulu, bagi hadiah, bagi imbuhan dan sebagainya. Allah Ta'ala menjadikan kita, dia tahu perangai kita. Dia tahu perangai kita ni, kalau tak bagi upah malas buat. Sebab itu disebut dalam Quran banyak tempat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan kamu dan bersegera menuju syurga, yang mana syurga ini luasnya seumpama langit dan bumi. Bau orang pulun. Disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang keduanya, jangan buat maksiat. Janji menakutkan. Basyiran wa nazira. Nazir, peringatan. Kalau buat jahat, buat dosa, ini balasan sekian-sekian. Dalam kuburnya, di padang mahsyarnya, di dalam nerakanya, untuk menakutkan. Itulah yang sentiasa diulang oleh Nabi SAW di dalam dakwah dia. Daripada sejahat-jahat manusia di zaman jahiliah, bila masuk Islam, ditarbiyah, diasuh, dididik oleh Nabi, jadi manusia yang paling baik. Contoh, salah satu contoh sejarah tentang Saidina Umar. Kita tahu Saidina Umar ni dikenali dengan gedebenya, samsingnya, jenis bankingnya. Cukup handai Saidina Umar ni. Tapi bila dia masuk Islam, dididik, diasuh oleh Rasulullah, jadi manusia yang paling baik. Satu ketika bila dia jadi khalifah, dia pergi ronda rumah rakyat dia naik kuda. Sampai di depan rumah seorang pemuda, kedengaran pemuda tersebut membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan berlaku. Bila azab Tuhanmu berlaku, terkena kepada seseorang, tak ada siapa pun yang boleh halang, boleh tolak, boleh tepih, boleh lari daripada azab tersebut. Saidina Umar duk fikir masa dia jadi khalifah dulu. Masa ketika dia jadi khalifah tu, kalau aku sendiri pun sebagai Amirul Mukminin, ketua bagi sekalian orang yang beriman, sebagai khalifah, ketua negara, aku pun kalau Allah Ta'ala nak seksa, azab itu ketimpa kepala aku tak boleh nak tolak. Dia faham betul ayat tu, meresap masuk dalam jiwa dia, lalu tumbang dengar beberapa potong ayat Quran. Tadi kita cerita masa zaman jahiliah punya handai kan, dididik, diasuh oleh Rasulullah, jadi manusia yang sangat bertakwa kepada Allah. Itu didikkan melalui Quran. Sebab tu saya nak tekankan, untuk jadi baik, untuk mendekatkan diri dengan Allah,
untuk masuk syurga. Padan amalan-amalan yang dianjurkan dalam Quran dan juga dalam hadis. Tak perlu kita nak ambil amalan yang pening-pening yang kita tak tahu daripada mana amalan tu datang. Ya orang ni ke rasa tak puas hati, rasa macam tak sempurna, tak okey lagi apa yang telah diajar oleh Rasulullah, apa yang disuruh oleh Rasulullah untuk diamalkan. Nak kena ambil lagi suatu zikir-zikir, ajaran-ajaran yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis, apatah lagi tidak ada dalil yang membuktikan Rasulullah SAW dan para sahabat mengamalkannya. Jadi Rasulullah dalam tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari ini menggalakkan orang qiyamul lail, tetapi dengan ketiadaan wajib, tidak wajib. Tidak wajib kepada umat. Adapun kepada Rasulullah, qiyamul lail ini wajib sebab perintah Allah dalam bentuk dhamir mufrad, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam hendaklah kamu bertahajud. Kita dah ulang banyak kali dalam pengajian kita, tahajud bukan sembahyang tahajud, tetapi tarkul hujud, tinggal tempat tidur untuk beribadat kepada Allah. Dibuatlah apa-apa ibadat pada malam hari setelah dia bangun daripada tidur, itulah yang dinamakan tahajud, bukan nama bagi sembahyang. Wa tarakan Nabi sallallahu terus wa tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Ali alaihi wassalam lailatan bis-salat. Telah mengetuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetuk apa? Mengetuk pintu. Rasulullah satu malam dia ketuk pintu Saidina Ali dan juga Fatimah. Maknanya mereka tidur dalam bilik, dia ketuk pintu. Sebab apa ketuk pintu? Untuk membangunkan anak menantu dia supaya berqiyamul lail. Maka berdasarkan kepada tajuk yang diketengahkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga hadis yang kita akan baca ini, sunnah, berdasarkan sunnah Nabi yang perlu diikuti oleh ibu bapa. Bila dia qiyamul lail, jangan fikir dia seorang. Jangan ibu bapa sahaja berqiyamul lail, maknanya kena ketuk pintu anak kita yang sedang tidur. Ini memang dilakukan oleh Rasulullah. Maknanya sama-sama bangun untuk berqiyamul lail, untuk bertahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Banyak sangat hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang kelebihan qiyamul lail. Di antaranya kelebihan Allah Taala mustajab doa kita. Kerana beribadah pada malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan disebut di dalam hadis da'batus salihin bahawa qiyamul lail itu adalah menjadi adat kebiasaan orang-orang yang soleh. Menjadi adat kebiasaan orang-orang yang soleh. Maknanya mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Jadi kita kena latih, didik dan paksa diri kita. Kalau tak paksa tak boleh. Sesuatu kebaikan ni memang jadi berat, susah nak buat, tapi kena paksa. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, untuk membolehkan kita melakukannya secara istiqamah dipaksa. Begitu juga kita berqiyamul lail. Okey, terus. Haddatsana Ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri an Hind bint al-Harith an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Ummi Salamah, radhiyallahu anha. Okey, terus. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailatan. Lalu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga malam, terjaga malam pada suatu malam, lalu dia kata Subhanallah. Subhanallah. Jadi subhanallah ni apa makna? Maha suci Allah tu apa maksud? Usabbihu subhana, aku bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benar tasbih. Yang kita duk baca setiap kali sembahyang tu kan, 33 kali tu, subhanallah, subhanallah, subhanallah tu. Maksud subhanallah itu, aku bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benar tasbih, aku menyucikan Allah dengan sebenar-benar suci. Apa maksud menyucikan Allah? Menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada segala sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan. Maknanya sifat koman bagi Allah Ta'ala tak ada.
Semua yang ada sifat kamalat. Yang kita duk mengaji sifat 20 tu kan, mengaji akidah tu, Allah Ta'ala memiliki sifat kamalat. Bila kita sebut akidah, kalau orang kampung dia sebut sifat 20 je. Sebab tu saya sebut sifat 20. Maknanya bila dalam ilmu akidah lah, dalam ilmu akidah ni Allah Ta'ala memiliki sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan. Maknanya segala sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tak ada cacat, tak ada kurang, tak ada lemah, tak ada komal. Semuanya kamal, sempurna. Di antaranya apa hadirin sekalian? Yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu asma', nama-nama yang indah-indah. Bila nak berdoa, sertakanlah nama-nama Allah Ta'ala yang indah-indah tu. Yang kita sebut, yang orang duduk buat nasyid tu kan, Asma'ul Husna tu, sampai habis 99 tu, dia adalah merupakan nama Allah. Nama itu juga adalah merupakan sifat Allah. Nama itu juga adalah merupakan sifat Allah. Contohnya kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Qayyum, Al-Hadi, dan seumpamanya itu adalah nama. Nama juga adalah merupakan sifat. Sebab itu sebahagian daripada kaedah jalan nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala perlu dikenali. Macam mana kita nak beribadat kepada Allah kalau Allah Ta'ala kita tak kenal? Sebab itu ulama tauhid kata awalu dia ma'rifatullah, awalu wajibin 'alal insani ma'rifati ilahi bistiqani. Syair, baik syair di dalam matan Zubat. Awal-awal yang wajib bagi manusia mengenal Allah dengan yakin. Jadi manusia mesti kenal Allah. Sebelum dia melakukan pengabdian diri kepada Allah, sebelum dia sembah Allah, dia melakukan ibadat kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia kenal dulu apa yang disembah. Ma'bud yang disembah itu Allah Ta'ala, yang disembah itu mesti dia kenal. Kalau tidak macam mana dia nak tuntut pahala kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti? Allah Ta'ala pun dia tak kenal. Dia duduk sembahyang, dia sembah tanpa ma'bud, tidak dikenal. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang layak sekali-kali disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di dalam la ilaha illallah tu dia ada nafi dan juga isbat. Jadi subhanallah ini maknanya maha suci Allah, bersihkan Allah daripada segala sifat kekurangan. Tadi kita sebut Allah Ta'ala perlu dikenali. Nak kenal Allah Ta'ala ni macam-macam cara. Kadang-kadang orang belajar, kalau di zaman Nabi dulu beberapa ayat Quran berkaitan dengan akidah je. Kenal Allah Ta'ala. Tak ada sifat-sifat 20 zaman Nabi, yang pentingnya kenal Allah. Wajib kenal Allah. Apa jalan, apa cara, apa kaedah, tak penting, asal kenal sudah. Kalau dulu dengan ayat Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada orang kafir, musyrikin Mekah, Allah Ta'ala itu esa. Sebab mereka tanya Nabi, sifhum lana rabbak, sifatkan bagi kami bagaimana Tuhan kamu. Yang kami sembah ni bukan Tuhan ke? Tokong berhala yang kami sembah bukan Tuhan? Kalau begitu, sifhum lana rabbak, sifatkan, bagi tahu kepada kami bagaimana Tuhan kamu pula. Yang kami sembah kamu kata bukan Tuhan. Hak Tuhan kamu macam mana? Am min zahabin huwa am min fiddatin. Kalau Tuhan kami dibuat daripada batu, kayu dan sebagainya, adakah Tuhan kamu lebih istimewa daripada Tuhan kami buat daripada emas dan perak? Sebab larang sembah Tuhan batu, kok Tuhan kamu dibuat daripada emas dan perak. Lebih istimewa daripada batu lah. Lebih hebat, lebih mulia, lebih bernilai daripada batu. Emas dan perak ini lebih bernilai. Adakah Tuhan kamu begitu? Allah Ta'ala ajar Nabi, jawab kepada mereka, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Tak berbilang macam orang kafir. Itu Tuhan banyak. Di Mekah ni ada 360 berhala dalam Kaabah, di luar Kaabah. Tuhan dia banyak. Yang paling besar Lata wal Uzza. Sebab itu bila sembelih, bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan Lata wal Uzza.
Lalu mereka sembelih binatang, mereka letak depan berhala. Sebagaimana hadut buat sekarang ni lah, letak apple, tembikai, limau, nanas, plastik. Dulu letak yang betul orang Melayu duk curi, akhirnya dia letak plastik, apple plastik, ayam plastik, tembikai plastik. Dia tahu Tuhan dia tak makan, dia tipu Tuhan dia sendiri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dia haramkan makan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana berhala tadi, bismillati wal uzza. Jadi sifat Allah Ta'ala sifat kemalat. Jadi nak kenal Allah Ta'ala daripada Quran pun boleh, ataupun orang belajar sifat 20 dengan cara sifat 20, ataupun orang nak kenal Allah Ta'ala ni melalui tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Isunya asal kenal. Sekarang ni orang duk berbalah tentang kaedah, mesti dengan satu kaedah, dengan cara lain tak betul. Sedangkan nak kenal tu macam-macam jalan lah. Asalkan matlamatnya kenal Allah. Nak kenal dengan ayat-ayat Quran ke, dengan sifat 20 ke, dengan tauhid 3 serangkai ke, asal kenal sudah. Ini jadi masalahnya sebut tauhid 3 serangkai ini daripada Wahabi. Sebab tak mengaji lah. Ustaz Tutuk Guru ni dia tak mengaji akidah dengan betul, tak mengaji akidah dengan secara meluas. Dalam kitab apa dia, Akidah Tahawiyah ada sebut, sebelum kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Ibn Taymiyah, dikatakan tauhid 3 ini direka oleh Ibn Taymiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bapak Wahabi sekarang ni dah pakai tauhid tu. Sedangkan Imam Tahawi 400 Hijrah kemunculan dia dah ada dah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sebelum ada kitab-kitab tauhid dalam dunia ni, dah ada dah dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ilahukum ilahun wahid. Semua itu menjurus kepada uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Susah sangat kena faham. Tak faham sampai ke matilah kalau tak belajar tafsir betul-betul. Mengaji berdasarkan kepada satu kaedah yang sampai ke mati takkan faham. Dalam Quran dah ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sebelum mana-mana kitab tauhid wujud di dalam dunia ni, dalam Quran dah ada. Tapi Quran tak boleh faham, dan mereka pun tak berusaha untuk memahami Al-Quran. Sebab apa? Kalau direct pegang Quran hadis, wajib sesat. Mereka faham macam tu. Kalau direct pegang Quran dan hadis, wajib sesat. Sedangkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Okey, terus. Mada unzila al-lailata min al-fitnati? Mada unzila min al-khazaini? Apakah yang diturunkan pada malam ini daripada fitnah? Rasulullah ni diberitahu oleh Allah Ta'ala, dia nampak benda-benda yang manusia tak nampak. Hakikatnya Rasulullah SAW memang dia tak tahu perkara yang gaib. Sebab dalam Quran sendiri pun menyebut wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Baginya lah, bagi Allah, anak kunci ilmu ghaib, yang tidak mengetahui sekali-kali akan ilmu ghaib itu melainkan Allah. Rasulullah pun tak tahu, kecuali sesuatu yang diberitahu oleh Allah. Sekadar tu je. Kalau wali-wali lagi lah tak tahu, Rasulullah pun tak tahu. Banyaklah bukti menunjukkan Rasulullah ni tak tahu benda ghaib. Dalam Quran sendiri pun sebut, "Lau kuntu a'lamul ghaiba," kalau aku tahu perkara-perkara yang ghaib, "lastakthartu minal khair," aku buat lebih banyak lagi benda-benda yang baik, benda-benda kebajikan. Dalam keadaan Rasulullah dah memang pulun pun kebajikan, Allah Ta'ala suruh beritahu, Rasulullah tak tahu benda yang gaib. Dalam hadis pun banyak. Contohnya apa dia? Hadisul ifki, yang orang tu tuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina tu kan. Rasulullah pun macam taradud di dalam Sahih Bukhari, sampai dia bawa isteri dia Aisyah radhiyallahu anha letak rumah bapa mertua dia, iaitu Abu Bakar. Dalam proses dia nak teliti, dia nak kaji, sepatutnya isteri dia orang yang baik, dia tahulah isteri dia tidak berzina, tetapi dia tak tahu.
Lepas tu beberapa orang munafik yang bagi alasan di dalam peperangan Tabuk, semua dia maafkan. Kalau dia tahu munafik ini tipu, dia akan kenakan tindakan. Banyak bukti Rasulullah tak tahu. Ini takkan manusia sekarang tok lebay, tok wali, tok guru tahu. Sebab saya pernah dengar satu ceramah di satu masjid kawasan kita ni. Pengurusi tu dia bagi ceritalah tentang kelebihan seseorang tok guru tu. Tok guru tu ada sulah dia. Dia kata tok guru ni memang hebat, dia kata. Orang bawa air nak pergi berubat dengan dia, sebelum datang pun dia tahu dah tok guru ni orang pesakit ni sakit apa. Doktor pun nak kena scan dulu, cek dulu baru tahu kecil manis ke, darah tinggi ke, tengok darah kan. Tok guru tahu dah kecil manis ke, stroke ke, darah tinggi, tok guru tahu dah ni penyakit apa. Macam mana punya tipu. Kecuali tok guru tu pula jin. Tu munasabah kot. Jadi benda gaib ni Rasulullah pun tak tahu. Selain daripada Rasulullah, lagilah tak tahu. Jadi dihayarkan apa yang diturunkan pada waktu malam itu tentang fitnah. Apa yang dimaksudkan fitnah di sini? Maknanya ujian. Ujian yang melanda, yang ditimpa kepada manusia di atas dunia ini. Berbagai-bagai cobaan dan juga dugaan yang disebut sebagai fitnah. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kita apabila kita sembahyang baca tahiyat akhir tu, di antara doa yang Rasulullah ajar apa dia? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Minta lindung daripada ujian-ujian dunia yang merosakkan kita, dan juga ujian kematian. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami bila berhadapan dengan gelombang sakaratul maut. Nak mati ni sakit, siksa, sengsara. Diminta kepada Allah supaya dipermudahkan. Okey, terus. Man yuqizu sawahibat hujrati. Siapa yang nak membangunkan penghuni-penghuni bilik, maknanya orang duduk dalam bilik, siapa-siapa yang nak kena bangunkan, maknanya kena bangunkan, jangan biarkan mereka tidur sampai ke pagi. Bangunkan di tengah malam, gerakkan mereka. Okey, terus. Ya Rabba kasiyatun fid dunya, ariyatin fil akhirah. Dia kata, wahai berapa ramai orang yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Sebab atas dunia ni orang ada duit, orang kaya boleh pakaian macam-macam pakaian lah, pakaian yang mahal-mahal, yang istimewa kan. Atas dunia Rasulullah kata ramai orang berpakaian tetapi dia esok dia telanjang. Dia hanya pakaian zahir, pakaian iman dan takwa tak ada. Walibasut taqwa dzalika khair. Allah Ta'ala kata pakaian takwa itu lebih baik. Bukan makna pakaian zahir tak payah, yang itu penting. Tapi di antara yang penting lagi pakaian apa dia? Takwa. Pakaian takwa, iaitu ketakwaan kita kepada Allah dipanggil pakaian juga. Maknanya ketakutan kita kepada Allah, hasil daripada takut itu kita meningkatkan amal bakti kita kepada Allah. Jadi kita bimbang diri kita ini, kita berpakaian yang indah-indah, yang cantik, yang mahal-mahal di atas dunia, takut bertemu dengan Allah di dalam keadaan tidak berpakaian, maknanya tidak ada ibadat. Ibadat-ibadat yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala itu dijadikan sebagai pakaian untuk menutup badan kita dan juga aurat kita. Okey, terus. Haddatsana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib bin Zuhri qala akhbarani Ali bin Husain anna Husain bin Ali akhbarahu anna Ali bin Abi Talib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان. Imam Bukhari dengan sanad menyebut Sayyidina Ali beritahu kepada anak dia Husain, yakni cucu Rasulullah, bahawa Rasulullah beritahu kepada dia kan dalam hadis ni. Sebab itu Husain ini di antara cucu Rasulullah ni yang sangat disayangi oleh pokok Syiah. Sedangkan Hasan pun cucu Rasulullah, tapi tidak disebut dalam kitab-kitab Syiah sebagai suatu keistimewaan orang yang hebat, orang yang mulia. Dia Husain lah.
Lebih-lebih lagi ketika 10 Muharram. Jadi saya tengok sendirilah di Pakistan tu 10 Muharram, hari raya orang Syiah. Dia ada daripada rumah mereka masing-masing, daripada sekolah masing-masing ni dia pergi satu tabang, dia pergi satu padang di Karachi tu. Dalam perjalanan tu dia pukul badan. Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein, pukul kuat. Orang perempuan dia pukul pelan sikit, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein. Orang lelaki pukul kuat. Lagi dekat di padang tempat perhimpunan tu lagi kuat. Dan sebahagian mereka tu dia ada 2 pisau yang tajam diikat dengan rantai. Ya Ali, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein. Balik malam ni sebelum tidur, tuan-tuan buka YouTube upacara perayaan orang Syiah. Habis darah seluruh badan ni. Kanak-kanak yang kecil lebih kurang 4 bulan, 5 bulan tu tak reti nak pukul sendiri. Dia ambil pedang yang tajam tu, dia toreh kepala. Menjerit-jerit pula. Setiap tahun itulah perbuatan dan juga amalan mereka. Budak ni dah besar dia jadi tak takut dengan orang. Sebab tu demo kalau buat demonstrasi mati Syiah ni. Sebab tu hadut Kuala Lumpur pun kalau polis FRU dia mati heran. Mereka membiasakan mencederakan diri sendiri. Jadi mereka ni sangat agresif. Kalau dibiarkan berkembang di Malaysia ni, rosak negara. Dia rosak di sudut politik, akidah, di sudut syariat, semua rosak. Kalau benarkan Syiah berluasa. Jadi akhirnya last sekali dia setelah dia pukul badan tu, dia ambil satu pedang yang panjang, dia tikam kuda. Kuda tu besar. Kuda putih. Konon-kononnya Sayyidina Hussein bila dia mati dipancung tengkok dia di Karbala, selepas tu kuda dia dibunuh. Dia mahu tikam kuda. Mati kuda. Tiap-tiap tahun itulah amalan buat Syiah ni. Jadi dalam hadis ni sebut dia Hussein. Jadi sebenarnya cucu Rasulullah bukan Hussein saja. Sayyidina Hasan pun maknanya cucu Rasulullah tapi tidak disebut oleh Syiah. Jadi Sayyidina Ali beritahu kepada anak dia Rasulullah pada satu malam, dia datang ke bilik aku, dia ketuk pintu, suruh aku bangun malam. Kebetulan malam tu Sayyidina Ali tak terjaga. Memang Sayyidina Ali ni jenis macam sahabat yang lain juga. Qiyamul Lail ni maknanya jadi satu kewajipan. Cuma malam tu tak terjaga. Rasulullah kata, ala tusalliya ni, kamu berdua tak semayang ke? Tak semayang di sini bukan tak semayang 5 waktu, tak semayang malam ke? Tidur ni tak jaga-jaga. Okey, terus. Faqultu, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Lalu Sayyidina Ali kata, wahai Rasulullah, diri kami di tangan Allah. Diri kami ini di tangan Allah. Jadi Qastalani, Syihabuddin Qastalani ini menyebut di dalam Irsyadus Sari. Syihabuddin Ahmad Qastalani disebut dalam Irsyadus Sari, syarah kepada Sahih Bukhari. Apa maksud anfusuna biyadillah? Lalu para ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini menyebut huwa minal mutasyabih. Hadis ini sebahagian daripada hadis mutasyabih, maknanya kesamaran. Wa fihi tariqani. Jadi tentang hadis ini ada 2 jalan. Yang pertamanya at-ta'wilu. Maknanya takwil. Tangan dengan makna kuasa. Sebagaimana Asy'ariyah pegang. Yang kedua wat tafwidhu, maknanya serah. Tangan. Macam mana serahlah kepada Allah. Jadi 2 jalan. Maknanya nak pegang takwil boleh, nak pegang tafwid boleh. Tafwid sendiri kita dah jelas banyak kali di dalam pengajian akidah kita. Tafwid adalah tafwid kafiat, bukan tafwid makna. Orang-orang yang mengaku Asy'ariyah ni beranggapan bahawa Rasulullah ni tafwid, salaf ni tafwid makna. Apa maksud tafwid makna? Tangan tak tahu apa makna tangan. Ain, mata, tak tahu apa makna mata Allah. Wajhullah, wajah Allah tak tahu. Ar-Rahmanu ala arsyish istawa, tak tahu makna. Bukan. Mereka lebih memahami makna dalam Al-Quran, makna-makna yang ada dalam hadis Nabi, ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat, mereka lebih tahu. Sebab itu dalam kajian para ulama menyebut salaf ini dia tafwid kafiat, bukan makna dia tahu, tangan-tangan lah, mata-mata dia tahu makna, bukan dia tak tahu, cuma dia tafwid kafiat.
Tadi saya sebut, saya nak ulang sekali lagi supaya orang tak faham. Tangan di sini bukan makna anggota tangan. Dia sifat tangan, bukan anggota mata, anggota muka, dia sifat. Sebagaimana kita boleh menerima sama, basar, kalam, itu adalah sifat. Begitu juga adalah yad, sifat. Sifat Allah Ta'ala, sifat tangan, sifat muka, sifat mata. Sebab itu Imam Malik ketika dia sedang mengajar, datang seorang lelaki duduk dalam majlis dia, tanya. Dia kata, wahai Imam, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy. Lalu lelaki itu tanya Imam Malik, kaifa istawa? Yang tu kena faham. Dia tak tanya makna istawa. Apakah makna istawa? Tak. Dia kata kafiat istiwa. Orang sekarang ni dia kata salah tak tahu. Salah tahu makna, cuma kafiat dia tak tahu. Bagaimana kafiat istiwa Allah Ta'ala atas arasy? Yang tu Imam Malik kata, dia tunduk kepala dia dalam keadaan merah, muka merah, dan dahi dia berpeluh. Sebab soalan ni tak pernah orang tanya. Zaman dulu, zaman Nabi dan juga zaman para sahabat, kata istiwa. Mereka tak tanya lah. Sebab orang tak pernah tanya Nabi. Kenapa zaman aku pula kamu tanya? Zaman Nabi orang tak pernah tanya, zaman sahabat orang tak pernah tanya. Kata Allah Ta'ala istiwa atas arasy, istiwa. Istiwa yang layak dengan kebesarannya. Lalu Imam Malik angkat kepala balik, dia kata al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu diketahui. Maknanya apa? Diketahui di sudut lughah, di sudut bahasa, orang tahu. Ini ada mengajar akidah zaman sekarang ni, dia kata tak tahu makna istiwa. Sedangkan tak usah baca kitab besar-besar, tuan-tuan baca dalam kitab Durus Samin yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Siapa boleh menafikan kehebatan ilmu Daud Fatani? Di Nusantara ni orang tabik spring Daud Fatani ni banyak kitab-kitab dia, kitab fiqh dia tulis yang menjadi sukatan pelajaran di pondok, di masjid dan surau. Bab akidah di antara kitab yang dia karang Durus Samin. Dalam kitab itu pegangan salaf, dia kata sebagaimana ini yang disebut oleh Imam Malik. Dia menakalkan perkataan Imam Malik. Kalau kita Arab ni banyak lah. Nak sebut kitab Jawi je. Hak orang pondok pening sangat tu. Dia baca kitab Durus Samin ni. Kami tahu apa makna atas. Seperti Allah di atas. Kami tahu, dia kata. Dia menakalkan pendapat Imam Malik. Maknanya Allah Ta'ala memang di atas. Macam mana? Itu kalau tanya macam mana, itu kafiat. Kafiat tidak ditanya, tak tahu. Kafiat serah kepada Allah. Cuma kita beriman, kita percaya, kita pegang sebagaimana yang disebut oleh Allah. Allah Ta'ala kata atas. Lepas tu dia bagi lagi contoh tangan. Kami tahu apa makna tangan, tetapi tangan yang tak serupa dengan baharu. Kami tahu makna wajah, tapi wajah yang tak sama dengan baharu. Itulah pegangan salaf. Dia kata inilah pegangan salaf. Kedua-dua ini adalah termasuk daripada ahli sunnah wal jamaah. Satu lagi siapa? Satu lagi golongan yang takwil. Golongan takwil masuk ahli sunnah wal jamaah juga. Yang tak takwil pun masuk ahli sunnah wal jamaah. Takwil ni hukum dia harus sahaja, tidak wajib. Saya dah ulang banyak kali lah. Kok orang tengok live ni, kok malam ni baru dia tengok, tak kita terang lagi. Dah berpuluh kali lah kita hurai. Jadi saya takkan jemu menghuraikan masalah Allah Ta'ala duk atas arasy. Inilah akidah salaf. Banyak kitab boleh dibuktikan. Dah kita tunjuk dah pun. Kitab-kitab yang menjadi rojokan kita yang mengatakan Allah Ta'ala itu di atas arasy, itulah pegangan akidah salafus soleh. Okey, jadi ulama kata ini termasuk di dalam mutasyabihat. Bila mutasyabihat, dia ada dua jalan. Yang pertamanya takwil, yang keduanya tafwid. Tafwid di situ bukan tafwid makna, tetapi tafwid kafiat. Tafwid kafiat. Okey, terus. فإذا شاء أن يبعثنا يبعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. Okey. Sayyidina Ali kata, bila kami bagi Rasulullah kata kenapa tak sembahyang malam ni? Dia pun tak terjaga kan? Lalu Sayyidina Ali kata diri kami di tangan Allah. Apabila Allah Ta'ala berkehendaki, dia membangunkan kami. Kalau dia tidak mengkehendaki, dia tak membangunkan kami. Kami tak bangun ni kerana Allah Ta'ala tak izinkan. Bukan saja-saja.
Di sudut hakikat memang begitulah kan. Kita bangun tak bangun ni semua kuasa Allah Ta'ala. Lepas tu lepas dia dengar, Rasulullah dengar aku jawab macam tu, dia tak jawab sesuatu pun, dia tak jawab. Rasulullah tu beredar. Rasulullah banyak sedikit tension lah. Anak dia, menantu dia jawab macam tu. Patutnya bangun lah, jawab macam lawyer buruk. Rasulullah pun belah. Kemudian aku dengar, dia kata, summa sami'atu wa huwa muwallin. Aku dengar dalam keadaan dia berpaling. Dia beredar daripada bilik kami itu. Fa yadribu fakhidahu. Dia pukul paha dia. Di sini ulama-ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, bila kita sedih, kita susah hati, boleh pukul. Nak lepas apa kita panggil? Lepas tension tu lah kan. Kena lepas. Kalau tak lepas, dia pendam dalam hati. Tu yang jadi lama. Rasulullah pukul paha dia. Duk teringat ayat lawyer buruk tadi. Setelah dipukul, maknanya sini ulama hadis mengambil istinbat, harus ketika kita dalam keadaan apa dia tadi, tertekan dan sebagainya, kita boleh pukul paha kita. Dan lalu Rasulullah baca terus, dia baca ayat Quran, dan adalah manusia itu banyak sangat suka berdebat. Bila cakap macam ni dia kata macam ni, orang cakap macam ni dia kata macam ni. Memang manusia macam tu. Manusia ni kan suka berdebat, suka bergaduh, suka berhujah. Di sini juga ulama, pertamanya ulama kata al-insanu di sini walaupun dia dalam bentuk makrifah, bukan tertentu kepada orang kafir je suka berdebat, termasuk orang Islam. Di sini ulama-ulama hadis kata al-insan walaupun lafaz itu lafaz makrifah, bukan tertentu kepada seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan, satu-satu kumpulan, tetapi umum. Tak semestinya dengan lafaz kalimah makrifah ini tertentu kepada seseorang. Dia kata bukan kata orang kafir je suka berdebat, orang Islam pun macam tu. Dan yang kedua, kita boleh ketika berhujah dan berdebat, boleh mengemukakan ayat Quran untuk mengukuhkan hujah kita, tapi bukan untuk mempersena-senakan ayat Quran. Bila kita rasa kita berada di dalam kebenaran, di dalam landasannya betul, kita boleh memetik ayat Quran untuk memberi sokongan terhadap pegangan kita. Sebab Rasulullah buat macam tu. Itu di antara istinbat pengajaran yang diambil oleh para ulama. Bukan kita tak boleh baca ayat Quran ketika berdebat, memang disuruh. Okey, terus. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fa yufradu alayhi wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabahat ad-duha qattu wa inni la usabbihuha. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan sesuatu amalan. In itu asalnya inna, in takhfif. Kadang-kadang dalam terjemahan dia sebut terjemah tidak tu, tak tepat tu. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan Sahih Bukhari berhubung dengan hadis ni, hadis 1128. Inna tu maknanya takhfif, asalnya inna, sesungguhnya maksudnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia biasa juga, sebab apa kita kata biasa? Sebab fi'il mudhari' tu, ya tu. Lam tu taukid. Biasa juga dia meninggalkan sesuatu amalan, sedangkan amalan yang dia tinggal itu dia suka. Kan Rasulullah ni memanglah suka buat ibadat, rajin, tekun, pulun. Dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selepas sembahyang itu sunat baca yang tu kan, selepas bagi salam kan. Ya Allah Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku untuk sentiasa mengingatimu, bersyukur terhadap nikmatmu, dan jadikanlah ibadat aku ibadat yang cantik. Wa husni ibadati, ibadat yang cantik, yang elok.
Jadi Rasulullah ni kadang-kadang dia tinggal sesuatu amalan, walaupun amalan itu dia suka buat, tetapi dia tinggal. Itu kaedah Rasulullah. Sebab apa? Dia takut amalan itu menjadi suatu kefarduan. Bila dia selalu istimrar buat secara lazim, benda tu jadi wajib, Allah Ta'ala akan jadi wajib kan. Itu faham yang pertama. Faham yang kedua, takut-takut sahabat kata benda tu wajib. Sebab tu kadang-kadang dia tinggal. Rasulullah buat selalu. Oh, kalau gitu sahabat faham wajib ialah benda tu. Rasul menyusahkan para sahabat pula, sedangkan benda tu benda sunat. Jadi kadang-kadang tinggal untuk mendidik para sahabat dia dan juga masyarakat. Hebat cara pendidikan Rasulullah ni. Sebab tu contoh guru yang paling hebat Rasulullah. Dia tengok-tengok keadaan orang kalau rasa susah ni, dia dapat diperingankan. Walaupun dia sendiri dia minat sangat, suka sangat buat sesuatu ibadat. Dia tak nak mahu memberi bebanan kepada umat. Sebab itu bila sesuatu perbuatan itu jadi beban, akhirnya akan tinggal. Bila rasa beban, akan ditinggalkan, tak dilakukan secara berterusan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la takun misla fulan yaqumul lail fataraqa qiyamal lail. Rasulullah kata jangan kamu buat seperti si fulan, si anu. Dia satu malam tu dia jaga penuh, dia qiyamul lail sampai ke subuh. Dia tak rehat, dia tak tidur langsung. Malam-malam berikutnya dia tinggalkan sebab dia rasa jemu, letih, penat. Tu Rasulullah tak nak macam tu. Kalau sebab itu dia tak nak memberatkan. Buat secara berterusan walaupun sikit. Al-istiqamatu khairu min alfil karamah. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh menyebut bahawa istiqamah itu lebih baik daripada karamah. Walaupun sikit, istiqamah berterusan. Sebab itu Aisyah kata Rasulullah SAW tidak pernah sekali-kali sembahyang sunat duha. Tapi sesungguhnya aku sembahyang, aku selalu sembahyang sunat duha. Rasulullah tak pernah, dia kata. Berdasarkan kepada hadis ini, sebagian ulama kata sunat duha tu tak disunnahkan, tidak disyariatkan. Sebab apa? Aisyah sendiri, isteri Rasulullah, dia kata aku tak pernah tengok Rasulullah buat. Rasulullah tak pernah buat sembahyang sunat duha ni. Tapi aku buat. Kenapa pula? Bila dia kata dia buat sunat duha, Rasulullah ni buat, bukanlah buat maknanya hari-hari tak pernah tinggal langsung. Nampak? Kadang-kadang Rasulullah buat. Bila kadang-kadang itulah yang menjadi ikutan Aisyah. Dia sebut menafi di sini, nafi buat secara berterusan. Sebab apa? Di atas tadi, kadang-kadang Rasulullah tu dia tinggal suatu ibadat, dia takut benda tu jadi fardu ataupun dia anggap fardu. Sebab tu dia tinggal. Padahalnya ada Aisyah ni cerita berdasarkan kepada maklumat ilmu yang dia ketahui tentang sembahyang sunat duha. Bukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah diketahui oleh Aisyah. Sebagai contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Aisyah kata, "Man haddasakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wa ma bala illa qu'udan." Sesiapa sahaja yang beritahu kepada kamu Rasulullah ni kencing berdiri, sekali-kali kamu jangan percaya. Jangan percaya sekali-kali. Rasulullah ni tak pernah kencing melainkan duduk. Kencing berdiri tak pernah. Aisyah kata macam tu. Sebahagian orang kata, Rasulullah memang tak pernah kencing berdiri. Padahalnya hadis sahih Bukhari, faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Rasulullah datang ke tempat buang sampah yang dimiliki oleh sesuatu kaum, dia kencing dalam keadaan berdiri. Sahih Bukhari lagi sahih. Jadi para ulama hadis buat kesimpulan, apa yang dilaporkan oleh Aisyah tentang pengetahuan dia, ilmu dia ketika Rasulullah ada di rumah. Rasulullah bukan 24 jam di rumah, kadang-kadang dia keluar. Bila Rasulullah keluar tu, dia pernah kencing berdiri. Jadi ulama adalah bagi alasan kan, penghujung usia dia ada sikit pinggang, ada yang kata ada sikit lutut. Sebab itu Rasulullah dia ada bawa satu tongkat kecil pendek kan. Bila dia kencing, penghujung usia dia ada tongkat tu, dia nak bangun, dia tengkang tongkat tu.
Bila nak sembahyang dijadikan sebagai sutrah, dipacak di depan. Jadi andaian sebahagian daripada ulama kata dia sakit lutut atau sakit pinggang sebab dia tak boleh duduk. Sebab tu dia kencing sendiri. Disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi di dalam Bahrul Mazi. Yang keduanya, biasanya bila kencing ni dia takut pelanting balik. Pelantun balik kena pakaian. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bila duduk, bila kencing biasanya sekali kentut. Kebetulan tempat buang sampah itu berhampiran dengan rumah orang. Rasulullah takut terkentut, dengar orang dengar. Dia jaga sampai macam tu adab Rasulullah ni. Akhlak dia sangat mulia. Isu hadis ni yang orang kata saya sesat ni. Saya kata Rasulullah pernah kencing diri. Ada 10 tahun dulu ya. Yang buat Cikgu Masri ada. Cikgu Masri dia pengurusi malam tu. Orang kata saya sesat. Berani dia tuduh Rasulullah kencing berdiri. Saya pun jadi terkejut. Ustaz ni tak pernah mengaji hadis kan? Confirm tak pernah mengaji. Lalu geng-geng ustaz ni marah. Repot je pak agama lah. Kata saya ni sesat. Berani menghina Rasulullah. Tuduh Rasulullah kencing berdiri. Jadi gege habis. Riuh rendah di kawasan Kuala. 10 tahun dulu. Tahun bila je kau Masri? Ha? 2013? Kat 10 tahun lah ya? Sekarang ni 2022. 10 tahun lebih ha? Macam isu. Isu masalah babi basuh sekali. Sebelum nak buka sekolah ni tuan-tuan, sejarahnya cukup panjang. Orang kata saya hina Rasulullah. Lepas tu saya pernah sebut ada di kalangan pendapat ulama ni babi basuh sekali ya. Dia mahu kata sesat. Kalau anjing membasuh 7 kali, takkan babi basuh sekali. Kalau saya sesat, Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i sebut dinakalkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, dan juga disebut oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Imam Nawawi kata wahwa qawiyyun fid dalil. Dalil yang kuat pendapat Imam Syafi'i, babi basuh sekali. Anjing basuh 7 kali. Sebab apa? Panjang pula nak hurai bab tu. Anjing sebab ada hadis, wa idza walagha kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna biturab. Bila anjing jilat pinggan mangkuk basuh 7 kali, sekali ingat air tanah. Bab babi ada hadis tak? Imam Syafi'i kuat pegang hadis. Bab babi tak ada suruh basuh 7 kali. Tak ada. Buat mari hadis ke tuan-tuan ingat? Ada tak hadis suruh basuh kena najis babi 7 kali? Tak ada. Anjing ada. Rasulullah mengaji sampai kiamat takkan jumpa hadis yang Rasulullah suruh basuh 7 kali kalau babi. Cuma pakai kias. Dia ada hadis yang lain pula. Yang sahabat kata ya Rasulullah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud. Dalam riwayat menyebut, ya Rasulullah, kunna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbukhuna fi qudurihimul khinzira wa yashrabuna fi aniyahimul khamra. Wahai Rasulullah, kami berjiran dengan orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka masak dalam periuk mereka babi, minum di dalam gelas-gelas mereka itu arak. Boleh tak kami guna apa di periuk mereka? Rasulullah kata cari yang lain dulu. Kalau tak jumpa, kamu basuh. Rasulullah kata, kamu basuh. Lepas tu baru guna. Jadi ulama-ulama ketika mensyarahkan hadis ini, fa'amara bil ghusli walam yuqayyad bi'adad. Walam yuqayyad bi'adad. Rasulullah suruh basuh je tang najis babi. Dan Rasulullah tidak mengkaitkan dengan bilangan. Rasulullah kata, basuh je. Kalau anjing 7 kali dia suruh. Jadi oleh kerana itu pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i. Pendapat pertama sama dengan anjing basuh 7 kali. Pendapat yang kedua basuh sekali kerana hadis kata basuh je, tak suruh basuh 7 kali. Bising habis. Orang kita ni dia lawan dulu baru dia cari dalil. Bising habis riuh ustaz. Kata Wahabi sesat, menghalalkan benda yang haram. Sebab ni tuan-tuan duk mengaji ni, untung ngaji hadis ni tuan-tuan. Sebab kita banyak dapat pandangan selain daripada hadis, pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab.
Macam mana kata Wahabi ni tolak mazhab? Tak pakai pendapat ulama, sedangkan pendapat ulama paling banyak golongan yang dituduh Wahabi. Golongan yang dituduh Wahabi lah paling banyak pegang pendapat ulama. Bukan satu mazhab, berbagai-bagai mazhab. Bukan seorang ulama, berbagai-bagai ulama. Jadi banyak pendapat ulama kita pegang bagi untuk memahami hadis yang disabdakan oleh Rasulullah tidak boleh lari dan tidak boleh elak melainkan dengan huraian dan juga tafsiran para ulama. Okey, terus. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah semayang satu malam di masjid, lalu diikuti oleh para sahabat. Okey, terus. Fasalla bi salatihi nas, summa salla min al-qabilati fa kathura an-nas. Okey, malam yang kedua bertambah ramai. Bila Rasulullah semayang malam, malam kedua bertambah ramai. Okey, terus. Summa jitama'u min al-lailati as-salisati aw ar-rabi'ati. Aisyah kata, malam yang ketiga ataupun malam yang keempat bertambah ramai. Bertambah ramai. Ini sembahyang Ramadan ni, sembahyang tarawih. Tiba-tiba malam yang kedua, malam yang ketiga Rasulullah tak datang, ataupun malam yang keempat Rasulullah tak datang. Tu yang kita sebut tadi. Yang Rasulullah biasa-biasa dibuat satu ibadat dan dia memang suka pun buat ibadat itu, kadang-kadang ditinggalkan, takut dianggap wajib ataupun diwajibkan. Okey, terus. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ketiga keempat Rasulullah tak keluar, duduk di rumah dia ya. Okey, terus. Falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tu wa lam yamna'ni min al-khuruj. Jadi malam tadi aku tahu apa yang kamu buat. Kamu berimpun ramai-ramai ni, aku tahu. Sebab apa Rasulullah tahu? Memang rumah dia dekat dengan masjid. Dia tahu dia mau duduk dalam masjid tu ramai. Dia tengok, aku tahu malam tadi kamu datang ramai, tapi aku tidak menjadi halangan kepada aku untuk datang. Tapi dia kata apa? Illa anni khashitu an tufrada alaikum. Melainkan aku bimbang difardukan kepada kamu qiyamul lail di bulan Ramadan. Sembahyang tarawih itu jadi wajib dah pula. Wa zalika fi Ramadan. Yang demikian itu pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.